Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah kita bertemu kembali bagi meneruskan kuliah tadabbur secara tematik berdasar pada tajuk Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Inilah buku rujukan kita, tuan-tuan dan puan. Sesiapa yang memilikinya, kuliah kita pagi ini di halaman 118. Tuan-tuan dan puan, pada kuliah kita yang lalu saya telah menjelaskan bahawa konsep membaca yang disebut di dalam Al-Quran itulah 3 bentuk, 3 kaedah membaca, iaitu pertama qiraah, yang kedua tilawah, dan yang akhirnya tadabbur. InsyaAllah kita akan berusaha memahami apakah sebenarnya kaedah tadabbur. Tadabbur ini akhir-akhir ini sudah mula dikenali. Padahal hakikatnya tadabbur ini satu perintah yang dah ada di dalam Al-Quran sejak 1442 tahun yang lalu. Telah disebut oleh Al-Quran. Tapi sayangnya kita telah melalui tempoh masa yang seolah-olah kita tak kenal apa tadabbur. Alhamdulillah akhir-akhir ini orang mula kembali menyebut tadabbur. Namun begitu sebahagian apa yang disebut oleh tadabbur itu tidak dilakukan dengan tadabbur yang benar. Tuan-tuan dan puan, tadabbur ini bukan sekadar memberikan makna kepada ayat-ayat. Itu namanya terjemahan. Jadi tadabbur ini satu usaha yang melebihi daripada sekadar memberi makna kepada ayat-ayat yang kita baca. Jadi tadabbur ini adalah satu usaha yang kita kena faham bahawa Allah menghendaki supaya melalui setiap ayat yang kita baca itu, setelah kita faham maknanya, kita kena berfikir tentang ayat itu. Kemudian kita mesti ada kemampuan untuk mengaitkan ayat tersebut dengan kehidupan kita, seharian kita. Maknanya dengan isu-isu semasa dalam kehidupan kita. Kemudian ayat-ayat itu juga perlu difahamkan melalui ayat-ayat lain atau paling tidak daripada hadis yang memberi sokongan kepada ayat tersebut ataupun memberi penjelasan kepada ayat tersebut. Itulah makna konsep tadabbur tadi. Jadi tadabbur ini adalah kaedah membaca aras tinggi, membaca dengan mengkaji dia, mencari sumber-sumber lain untuk memahaminya. Sebab itu kadang-kadang tadabbur ini juga disebut sebagai memahami ayat-ayat dengan mendalam. Alhamdulillah. Maafkan saya. Jadi tadabbur itu disebut juga sebagai memahami ayat-ayat Allah dengan mendalam. Itu benar di satu sudut, bahawa ayat-ayat yang kita tadabbur itu ayat yang kita kupas, kita cuba memahami maksudnya, kemudian bagaimana kita nak bertindak melalui ayat tersebut. Itulah tadabbur, ya. Jadi tadabbur ini dikaitkan dengan ulul albab. Kalau kita baca di surah 38 ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi ingat, aktiviti tadabbur ini dikaitkan dengan ulul albab. Sedangkan ulul albab itu ialah golongan yang ada 2 ciri pada dia. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahawa ulul albab sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kemudian mereka juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang yang sentiasa berfikir
tentang ciptaan Allah ini. Ini ciri-ciri ulul albab. Jadi tadabbur mestilah mengandungi ciri-ciri ini, iaitu kita membaca, berfikir, mengkaji, menganalisa. Kemudian kita kaitkan dengan isu-isu kehidupan. Tuan-tuan dan puan, itu sebabnya Al-Quran ini perlu ditadabbur, kerana kalau kita sekadar membaca ayat, memahami maknanya, kemudian berlalu begitu saja, kita tidak dapat nak kaitkan dengan isu-isu kehidupan kita. Kalau tanpa mengaitkannya itu, bagaimana kita nak beramal dengan ayat ini? Sedangkan ayat-ayat Allah ini, matlamat akhirnya ataupun hasil terakhir pembacaan Al-Quran ini ialah beramal. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat bahawa dengan berfikir itulah akhirnya kita mendapati bahawa Allah menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan ni ada kaitannya dengan keperluan kita. Jadi ulul albab, kalau kita kembali kepada ulul albab, mereka ini berfikir dengan terhadap segala ciptaan Allah, dan akhirnya kita membaca, mari kita baca ayat sambungan cerita tentang ulul albab dari ayat 192 hingga 194 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة Innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa ulul albab. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, Rasul yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Rabb kamu, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami ganjaran yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Itulah doa ulul albab di dalam Al-Quran. Jadi daripada doa ini, kita dapat simpulkan apakah sebenarnya impian dan cita-cita murni mereka. Ini kita nak mengambil pelajaran tuan-tuan daripada ayat 2, 3 dan 4. 3 ayat dari surah Ali Imran ini, kita nak ambil apa pengajaran mereka. Daripada doa itu, kita dapati bahawa iman adalah urusan paling utama. Maka mereka beriman menyahut seruan para Rasul supaya beriman kepada Allah. Ingat dalam hidup kita ni, seperti mana dalam kuliah kita yang beberapa hari lalu, kita menyebut bahawa iman itu paling utama. Dan iman itu yang menentukan apakah amal-amalan kita, amalan baik kita ada nilai di sisi Allah. Ingat balik. Maknanya orang kafir walaupun dia beramal saleh, tetapi kerana mereka kafir, amalannya tiada nilai di sisi Allah. Maka itulah pentingnya iman, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, kita melihat ulul albab melalui doa tadi, mereka memohon keampunan kepada Allah dan penghapusan segala kejahatan diri. Kenapa ulul albab memohon ampun pada Allah? Ingat tuan-tuan dan puan, kita manusia ni banyak salah, banyak silap. Yang kita sedar, yang kita tidak sedar. Maka satu caranya ialah nak membersihkan semula diri kita, ialah dengan memohon keampunan, beristighfar. Malahan Allah sendiri memerintah kita beristighfar. Dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 19.
Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah minta kita beristighfarlah, kamu mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa engkau dan dosa-dosa sekalian muslimin, mukminin dan mukminat. Jadi itu perintah Allah. Ketika kita minta ampun, kita kena sedar bahawa pertama kita sedar diri kita banyak salah, banyak silap kepada Allah, yang sedar, yang kita tidak sedar, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Dan yang keduanya kita minta ampun kerana Allah suruh. Allah perintah kita. Maka kita sebagai orang mukmin yang selalu berkata sami'na wa ata'na, maka kita beristighfar kerana Allah. Okay. Yang ketiga, mohon pengakhiran mulia bersama orang-orang yang mulia. Ingat, dalam doa tadi diminta wa tawaffana ma'al abrar, wahai Rabb kami, matikanlah kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti kepadamu. Abrar ni satu golongan yang Allah angkat darjat dia tinggi. Jadi kita mohon mati bersama orang abrar. Masya Allah. Seterusnya, kita memohon ganjaran kemuliaan sebagaimana dijanjikan melalui para rasul. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah bagi ganjaran, janji-janji ganjaran yang Allah bagi pada pada para rasul itu. Jadi ganjaran-ganjaran itulah kita mohon kepada Allah. Kemudian seterusnya kita mohon jauhkan daripada penghinaan pada hari akhirat. Dan dengan jauh penghinaan itu maka kita mohon jauhkan daripada neraka kerana ialah adalah satu penghinaan. Ya tuan-tuan dan puan, insya-Allah mulai kuliah ini, siri kuliah kita akan pendekkan waktunya supaya lebih kita memberi peluang kepada ramai orang supaya dapat mengikuti kuliah kita. Jadi sebelum mengakhiri kuliah sesi ini, saya akan buat catatan di papan putih kandungan doa doa ulul albab ya.
Tuan-tuan dan puan, itulah nota kuliah kita pada pagi ini, dan kita hanya membaca satu ayat. Manfaatkanlah ya, amalkanlah amalan doa ulul albab ini sebagai doa kita juga, ya. Ingat daripada surah Ali Imran. Jadi doa ulul albab ni kita tahu bahawa satu golongan yang Allah angkat darjat mereka mulia di sisi Allah. Maka marilah kita beramal dengan doa mereka. Lihat senarai yang saya dah permudahkan itu, kita melihat bagi apa yang diminta di dalam doa ulul albab. Sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.